Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, ini untuk latihan tambahan ataupun nota tambahan pengukuhan kepada yang tak dapat ikut cikgu dalam Google Meet ya. Cikgu akan terangkan semula apa yang kita belajar dengan kawan-kawan yang lain. Baiklah, dapat dilihat gambar yang cikgu tunjukkan ni ada 3 batang pensel berwarna putih dan juga sebatang pensel berwarna hitam. Apakah itu? Okey, so ini adalah tajuk nisbah tahun 5 iaitu nisbah antara dua kuantiti. So kita nak banding bezakan dua kuantiti antara pensel putih dan juga pensel hitam. Okey, dapat lihat dekat sini cikgu letakkan okey, nisbah pensel hitam kepada pensel putih. Jadi cikgu sebut nisbah pensel hitam kepada pensel putih. Jadi kita tengok pensel hitam ada berapa? So pensel hitam ada 1. Jadi 1/3. Bagaimana kita nak tulis nisbah? Darjah 4 dah belajar dah, cikgu ulang balik. So bagaimana cara kita menulis nisbah? Okey, perhatikan ya, cikgu sebut pensel hitam. Okey, cikgu sebut pensel hitam kepada pensel putih ya. Okey, cikgu sebut pensel hitam kepada pensel putih. Jadi kita tengok pensel hitam kepada pensel putih. Cikgu sebut hitam dahulu. Jadi satu pensel hitam kepada 3 pensel putih. Okey, jadi cikgu tulis 1 nisbah 3. Ini cara penulisannya. Kita dah telah belajar darjah 4 ya. Okey, ada titik 2 bertindih. Ini adalah simbol nisbah. Baik. Okey, daripada contoh yang cikgu bagi ni kita dapat tahu apa itu nisbah. Kita ulang sedikit darjah 4 ya. Okey, nisbah dapat diertikan sebagai apa iaitu nisbah? Apa yang kita duk sebut-sebut nisbah? Nisbah tu adalah perbandingan apabila kita nak bandingkan perbandingan antara dua objek ya, perbandingan dua objek dengan unit yang sama. Okey, dengan unit yang sama. Nanti kalau kita jumpa unit yang lain, cikgu akan beritahu bagaimana kita nak tukar dia. Okey, perbandingan dua objek dengan unit yang sama. Okey, ini maksud nisbah. Okey, tengok ni, unit yang sama. Dua-duanya adalah benda, pensel. Okey, tapi berlainan warna. Okey, alright, itu untuk maksud nisbah. Okey, bagaimana ini cara penulisan nisbah? So ada titik 2 bertindih, 1 nisbah 3. Okey, cikgu akan tunjukkan lagi contoh-contoh lain bagaimana kita nak menulis nisbah ya. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, nisbah perlulah ditulis dalam keadaan yang paling ringkas. Apa maksud yang paling ringkas? Contoh, tadi kita ambil contoh pensel 1 nisbah 3. Okey, 1 nisbah 3 ni dah paling ringkas, tak boleh nak dikecilkan lagi maksud teacher. Ya, contoh bila kita jadikan dia pecahan. Okey, nisbah ada kaitan dengan pecahannya. Bila kita jadikan dia pecahan, okey, dia memang dah kecil dah. Ini adalah pecahan wajar dah kecil. Okey, bagaimana kalau teacher letak nisbah dia nombor lain? Contoh nombor 2 nisbah 4. Okey. Okey, ini nisbah kita tulis. Okey, ini belum lagi dalam bentuk yang paling ringkas sebab kita boleh kecilkan dia lagi. Okey. Jadi teacher tulis dalam bentuk pecahan, jadikan dia pecahan. Nombor yang pertama berada di atas jadi pengangka, nombor yang kedua jadi penyebut Okey, yang ni kita boleh kecilkan lagi menggunakan sifir berapa? Ya, sifir 2. 2 kali berapa dapat 2? 2 kali 1. 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2. Kita buat konsep bahagi. Alright? Okey. Tengok lagi contoh lain. Kenapa? Okey, ini penting ya. So, bila awak buat jawapan, tadi senang kan teacher bagi gambar 3 batang pensel putih kepada 1 pensel hitam. So senang. Dia memang dah 1/3. Okey, bagaimana kalau nisbahnya awak jumpa jawapannya besar. Jadi kita harus tuliskan dalam bentuk yang paling ringkas. Maknanya kita kecilkan dia ya. Okey, teacher bagi contoh lain. Okey, contoh lain kita ambil nombor yang awak senang lah. Ya, kita guna sifir 3. Okey, teacher tulis kat sini 3 nisbah 9. Ini contohlah. Awak ada gambar dan awak selesaikan dapat jawapan 3 nisbah 9. Okey, tapi 3 nisbah 9 ni dia belum dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi kena kecilkan dia. Okey.
Sebab darjah 4 kita telah belajar nisbah. Ini kesinambungan sahaja bagaimana kita nak menulis nisbah dalam bentuk yang paling kecil, ringkas ya. Okey, kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Lepas tu kita selesaikan. Okey, tengok nombor yang di atas pengangka dia. Kita gunakan sifil 3. 3 kali berapa dapat 3? 3 kali 1 darab 1 ya. Seterusnya 3 kali berapa dapat 9? 3 darab 3. Ya. Siapa yang masih belum main dalam penukaran ni kena selalu praktis dan ingat sifil kerana ini sangat penting ya. Okey, ini contoh-contoh bagaimana nak menulis nisbah dalam bentuk yang paling ringkas. Okey, bila kita dah tukar macam ni, kita jadikan dia nisbah semula. Okey, 1 nisbah 2. Maknanya 2 nisbah 4 setara dia adalah 1 nisbah 2. 3 nisbah 9 setara dia adalah 1 nisbah 3. Okey? Macam tu. Boleh? Okey, cikgu harap yang dekat sini tak ada masalah. Ini adalah cara menulis dalam bentuk yang paling ringkas ya. Menulis dalam bentuk yang paling ringkas. Okey? Baiklah, kita teruskan ke yang lebih tinggi sedikit, darjah 5. Okey, mari kita saksikan bagaimana mencari nisbah pada unit yang kita tak tahu. Okey, tengok contoh yang teacher bagi dekat depan ni, dekat skrin ni. Okey, ada kotak A dan juga kotak B. Okey, dia bagi nisbah kotak A 1, kotak B nisbahnya 3. Okey, kita dan dia tengok dia tak bagi. Tapi dia bagi panjang kotak A, tapi dia tak bagi panjang kotak B. Bagaimana kita nak cari panjang kotak B? Okey, tengok di sini. Ini kena main sifil ya. Okey, tengok. Ini 1, bagaimana teacher dapat 5? Kita tahu kalau 1, teacher ada 1, teacher nak jadi kepada 5. Jadi teacher kena darab 5. So, 1 darab 5, teacher akan dapat 5 cm. Okey, sekarang yang sini, yang ni nisbahnya 1 bersamaan 5. Kalau teacher nak kotak B teacher 3. Maknanya 3 kali ganda besar daripada kotak A. Jadi macam mana kita nak tahu bila panjang kotak B? Bagaimana kita nak tahu panjang kotak B? So, kalau 1 darab 5, 3 kena darab dengan 5. Gandakan 5. Dapatlah jawapan. Jadi 3 darab 5 sama dengan 15 cm. Jadi kita dah dapat tahu dah. Okey, ini adalah nisbah nilai 1 kepada 3. 1 kotak panjang dia 5. Kalau teacher ada 3 kotak, maksudnya kotak B 3 kali ganda panjang daripada kotak A. So, 15 cm panjang kotak B. Okey, setakat ni okey? Masih boleh? Okey. Maka panjang kotak B adalah 15 cm. Okey, kita tengok contoh seterusnya bagi awak lebih pengukuhan ya. Alright, kita bagi contoh kedua. Lebih kurang ya. Okey, nombor S dan nombor T. Okey, nisbah nombor S 1 kepada 8. Maknanya nombor S ada 8, nombor S ada 1, nombor T ada 8. Okey, nombor S 1 tu sama dengan 5. Okey, sama dengan 5 nilai dia. Okey. So, nilai T 8 kali ganda. Jadi, macam tadi juga. Okey, macam mana dapat nilai S? Okey, nilai S sama dengan 1 darab 5. So, teacher akan dapat 5. Okey, kalau nilai 1 dia 5, maknanya kalau 8, kita darabkan juga dengan 5. Macam tu. Okey, so 8 darab 5 sama dengan 40. Jadi, nilai untuk nombor T adalah 40. Gandakan dia. Maksudnya sebab nombor S ada 1, nisbah 1. Contoh dia macam ni lah. Teacher ada S 1. Yang lain tu T, T ada berapa? 5, 6, 7, 8. T yang banyak ni, nilai dia berapa? Kalau nisbah dia 1, S kepada T. 1 nisbah 8, betul tak? So ada 1 S kepada 8 T. Okey, itu nisbah dia. Sekarang kita nak tahu nombor dia. S teacher bagi nombor dia 5. So macam nak tahu nombor T? So kalau S kali dengan 5, nak dapatkan 5. So T pun darab dengan 5. So dapatlah dia 40. Macam tu ya. Boleh nampak ya? Okey. Okey, setakat ni teacher rasa okey, tak ada masalah. Dia lebih mudah. Okey, mari kita tengok, kita cuba ya. Kita cuba latihan dalam buku teks pula.
Okey, tengok teacher dah ambil latihan dalam buku teks muka surat 238. Lepas ni boleh cuba ya. Okey, tengok. Berpandukan gambar nyatakan nisbah. Dia nak nisbah. Bila dia sebut nisbah, okey, bila dia sebut nisbah, okey, awak mesti ingat jawapan mesti ada titik bertindih. Mesti ada titik bertindih. Okey, tengok dia bagi gambar ayam jantan kepada ayam betina. Okey, ni ayam jantan ya. Ayam jantan ada balung. Siapa tak kenal ayam jantan, ini ayam jantan, ini ayam betina ya. Baik, kita tengok soalan A. Bilangan ayam jantan, tengok disebut mana dulu. Nisbah mesti peka kepada mana yang disebutkan dahulu ya. Okey, disebut ayam jantan dahulu kepada ayam betina. Jadi kita tengok ayam jantan dulu. 1, 2, 3. Jadi jawapan A, 3 ayam jantan kepada, okey, kepada ayam betina ya. 3 kepada 2. Okey, kita tulis yang dalam bentuk yang paling ringkas. 3 nisbah 2. Maksudnya. Okey. So 3 nisbah 2 tak boleh kecilkan sebab dia memang nombor ganjil. Okey. Tak matching ya. Baik. Kita tengok B. Okey, B. Bilangan ayam jantan kepada jumlah ayam. Dia nak kepada jumlah ayam. Jadi ayam jantan kita dah tahu berapa tadi? 3. 3. Jumlah ayam. Macam mana kita tahu jumlah ayam? Kita kira semua jumlah ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 kepada 5 jumlah ayam. Okey, tengok soalan C. Jumlah ayam kepada bilangan ayam betina. Ayam apa ni disebut? Okey. Jumlah ayam. Maknanya jumlah kesemua ayam. Jadi jumlah kesemua ayam kita tahu tadi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah ayam untuk soalan C 5 kepada tu kita buat simbol nisbah ya. Nisbah ayam betina. Ayam betina ada berapa? 2. Jadi 5 nisbah 2. Begitu cara dia. Okey, setakat ni boleh ya. Kita dah belajar nisbah kepada 2 unit kuantiti. Contohnya ayam dan ayam, tapi satu ayam betina, satu ayam jantan. Okey, kita belajar, cikgu ulang balik apa kita belajar hari ni. Kita belajar nisbah nisbah kepada 2 kuantiti, iaitu yang pertama jenis kepada jenis ni. Bilangan yang sama, ayam jantan kepada ayam betina. Okey, ayam jantan kepada ayam betina. Okey, jenis kepada jenis. Lepas tu kita buat nisbah satu jenis kepada jumlah semua ni. Satu jenis ayam jantan kepada jumlah semua. Ini jumlah semua. JS teacher tulis. Okey, lepas tu kita belajar daripada jumlah semua, nisbah jumlah semua kepada bilangan yang satu. Okey? Boleh? Okey, saya rasa setakat ni boleh faham dan tak ada masalah. Okey, untuk pengukuhan bolehlah cuba dekat latihan muka surat 240 soalan 2 Boleh cuba latihan di muka surat 240 buku teks. Okey, buku teks muka surat 240 soalan 2. Boleh cuba soalan 2. Tapi cuba dulu soalan pertama tu dalam buku tulis. Okey, fahamkan dulu dan teruskan kepada soalan nombor 2. Okey, insya-Allah kalau ada apa-apa boleh tanya pada teacher. Okey, itu saja untuk hari ini dan pelajaran pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada yang lebih tinggi sedikit iaitu kadaran ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.